Panggil perempuan dulu. Batu Gajah. Terima kasih Dato' Pengerusi bagi peluang saya untuk ucap. Saya ingin rujuk kepada putaran ringkas saja Dato' Pengerusi, putaran 060-200 bayaran pampasan tol. Kita menyadari awal tahun ni kerajaan mengumumkan penangguhan kenaikan tol untuk beberapa lebuh raya. Akan tetapi kita merasai pengguna-pengguna lebuh raya masih dibeban kan dengan kos yang tinggi, ada masa yang sama tidak memperoleh perkhidmatan yang sewajarnya. Dato' Pengerusi, apabila ada musim perayaan ataupun cuti berturut-turut 3 hari jika kita menggunakan lebuh raya, kita akan mengalami kesesakan yang terlampau dan juga waktu kerja banyak kali telah dibangkitkan oleh yang berhormat Puchong berkenaan kesesakan di jalan Puchong di mana bukan saja kena membayar melalui kalau menggunakan MPE melalui 3 tol, tapi perjalanan yang sesak dan tidak lancar. Jadi masih merugikan orang ramai. Dan Dato' Pengerusi, kalau Dato' Pengerusi adalah pemegang kad Touch and Go, saya percaya Dato' Pengerusi adalah pemegang kad Touch and Go dan mungkin ada juga bersama dengan SmartTag. Ia amat membebankan dan merugikan pemegang kad. Saya sudah buat bandingannya dengan contohnya Hong Kong. Mereka ada octopus card untuk kemudahannya menggunakan pengangkutan awamnya. Ini kad untuk Touch and Go, kita beli dengan kos RM10. Lepas tu kalau kita tak mau guna, kita tak boleh pulangkan. Dan setiap kali kita mau tambah nilai, kebanyakannya kenakan kos 50 sen. Memang benar, kalau kita adalah customer CIMB dikecualikan 50 sen dan stesen minyak tertentu, dan kalau kita pergi beberapa kaunter atau pejabat plus, kita dikecualikan atau melalui lorong-lorong tertentu tanpa nilai yang sangat sedikit dikecualikan 50 sen. Tapi lain-lain tempat semua dikenakan 50 sen. Dato' Pengerusi, tadi saya kata beli kad RM10 tak boleh dikembalikan. Tambah nilai kebanyakannya tempat tambah nilai yang ada kenakan 50 sen tambah nilai. Lepas tu kalau kad Touch and Go tidak digunakan 1 tahun, kena guna semula, aktifkan semula, kita kena dipotong RM5. Dato' Pengerusi tak tahu, kalau Touch and Go tak diguna 1 tahun, dia tak boleh guna. You have to aktifkan dia balik, potong RM5. Lepas tu tempoh hayat untuk kad Touch and Go 10 tahun. Lepas tu dia kata tak boleh guna, kena beli yang baru punya. Dato' Pengerusi, tahu tak Dato' Pengerusi? Ini saya setuju. Terima kasih kinapat tangan. Jadi saya rasa pernah perkara ini dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, tapi saya diberi jawapan bahawa ini 50 sen dikenakan oleh syarikat untuk kos pentadbiran pihak ketiga. Tapi saya rasa apabila syarikat Touch and Go menyediakan perkhidmatan ini mengenakan RM10 untuk pembelian kad, ia mesti disertakan dengan percuma. Dan juga kemudahan yang banyak, yang mudah diperolehi untuk tambah nilai, tidak boleh mengenakan 50 sen. Jadi negara mana ada sedemikian? Sudah beli kad tambah nilai, 50 sen dikenakan. Jangan beritahu saya di mana boleh tambah nilai tak payah 50 sen. Tapi kebanyakan tempat kita perlu bayar 50 sen. Harus semua tempat tambah nilai tidak perlu kan tambah 50 sen. Dato' Pengerusi, saya harap perkara ini dia, maaf ya, siapa ya? Tapi sudah beli RM10. Ini monopoli syarikat Touch and Go yang bahaya, yang berhormat Arau. Ini jangan jadi juru cakap syarikat Touch and Go bagi membebankan orang ramai. Sokong cakap perkataan, kata-kata yang kebaikan. Pemegang kad Touch and Go bukan juru cakap syarikat Touch and Go. Ini Touch and Go macam Asia jugalah, dia makan dia. Apa? Kinapat tangan?
Jadi ya saya haraplah perlu dikaji semula, dihentikan mengenakan kos 50 sen oleh syarikat Touch and Go yang saya percaya kemudahan ini telah diberi kepada pihak ketiga untuk mengendalikannya. Dan saya juga bangkitkan berkenaan perkara 02-800 memperbaiki, mengganti dan menaik taraf jalan dan jambatan. Saya pernah menulis surat kepada JKR di Ipoh meminta agar jambatan di berhampiran kawasan perindustrian Lahad berhampiran Bomba di Pengkalan Jaya di Ipoh diperluaskan Datuk Pengerusi, sebab di sana ada satu bangun shopping mall yang besar akan sempurna dibina bagi akhir tahun ini, dan buat masa ini sebelum shopping mall ini siap dibina, setiap kali masa kerja kesesakan yang teruklah, yang terlorong, sebab apabila lorong ia jadi dua lorong apabila sampai ke jambatan. Jadi saya tulis kepada JKR ada menjawab saya, menyatakan bahawa menjawab saya bahawa projek ini telah dibuat dengan menyeraikan cadangan kerja di dalam senarai projek rancangan Malaysia ke-10, tetapi ia tertaluk kepada kelulusan pihak EPU dan Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya pohon agar Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh ambil perhatian agar perkara ini boleh diatasi. Jangan sampai apabila orang ramai membantah kerana kesesakan yang begitu teruk selepas pembukaan shopping mall tersebut, ia amat menyulitkan orang ramai. Dan saya juga diminta untuk membangkitkan satu perkara, Datuk Pengerusi. Tapi tak tahu letak mana, nanti saya bangkitkan semula apabila Yang Berhormat Timbalan Menteri jawab. Terima kasih Datuk Pengerusi.